boleh buka. Ya, mana buka suara dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Seterusnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah taala. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu telah kita menyebutkan bahagian yang ketiga daripada surah An-Nur ayat 58 hingga 60 tentang bagaimana wanita yang usia lanjut dia, yang kita sebut sebagai Al-Qa'id, wanita yang tidak ada keinginan untuk berkahwin, yang sudah putus haid, dan tidak membawa sesuatu yang boleh menarik perhatian lelaki, dibenarkan untuk berpakaian biasa atau menanggalkan pakaian luar kerana memudahkan urusannya. Dan kita juga telah menyebutkan bahawasanya mengekalkan dengan pakaian yang lengkap itu adalah sesuatu yang lebih sempurna. Baik. Pada pagi ini kita akan menyambung hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan daripada ayat 58 hingga 60 surah An-Nur ini. Baik. Kita sambung pada muka surat 59, muka surat 59. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hikmah pensyariatan. Setelah kita bahaskan selama 3 minggu ayat ini, pada minggu keempat ini, hikmah pensyariatan ayat ini, pertama, ayat tersebut menjelaskan berkaitan dengan adab tata susila antara keluarga dan dalam rumah. Ia mendidik ahli keluarga, khasnya ibu bapa, supaya mendidik anak-anak mereka yang belum balik serta orang gaji, pelayan dan hamba milik mereka, sama ada lelaki atau wanita. Jadi ayat ini dia mendidik semua yang berada dalam rumah kita, satu rumah, baik suami, baik isteri, baik orang gaji, anak-anak, hamba, berbentuk didikan supaya menghormati di antara satu sama lain dengan adab-adab yang telah ditetapkan. Maka antara adab akhlak utama pertama yang perlu dititik beratkan ialah meminta izin, memberi salam
ketika masuk rumah dan bilik. Okey. Ini yang pertama, minta izin beri salam ketika masuk rumah ataupun bilik. Jadi ayat yang telah kita bacakan sebelum daripada ini, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah sehingga kamu meminta izin dan kamu memberi salam ke atas tuan rumah tersebut. Jadi itu ayatnya. Kemudian, semua itu agar tidak melihat kepada aurat dan mengganggu. Jadi tujuan minta izin paling utama dalam ayat ini ialah supaya tidak melihat aurat orang yang berada di dalam rumah atau orang yang berada di dalam bilik. Khasnya pada 3 waktu istirahat yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini. Waktu itu sama ada ibu bapa tuan rumah mereka terdedah dan tidak memakai pakaian menutup aurat yang sempurna. Jadi waktu 3 tu adalah waktu di mana mereka ni dalam keadaan tidak menutup aurat sempurna. Waktu rehat lah. Jadi bila tidak memakai pakaian sempurna, makna kata mereka itu berada dalam aurat yang terbuka. Itu dia. Kemudian justru pelayan dan hamba serta anak yang belum balik hendaklah meminta izin. Namun bagi anak yang telah balik, mestilah meminta izin pada semua waktu. Ini kita dah jelaskan, harap kita boleh ingatlah. Maka yang belum akil balik, dia perlukan keizinan pada 3 waktu. Yang sudah akil balik, dia mesti minta izin 24 jam. Okey, itu beza dia. Biarpun anak belum balik dan belum mengerti sepenuhnya tentang aurat, namun ia memberi kesan dalam hidup apabila dewasa nanti. Sebab dia akan mencontohi apa yang dibuat masa kecil. Sekiranya tidak dilarang, maka dia akan rasa benda itu betul dan bila besar dia akan buat berterusan. Tapi apabila daripada kecil dia buat dan kita tahu benda itu salah, kemudian kita betulkan dia, maka dia tahu benda itu salah, maka dia akan membuat perkara yang betul daripada yang sebelumnya. Jadi besar nanti itulah yang dia akan buat. Bukan mengekalkan perkara yang salah dengan sebab kita rasa kasihan. Dia tu anak kecil, jangan ditegur sebab dia anak kecil. Sebab bila kita kekalkan untuk tidak menegur pada perbuatan yang salah, maka dimimbangi pada masa ia besar, dia akan rasa benda tu betul dan buat benda tu. Ini kita kena fahamlah. Okey. Kemudian, begitu juga pembantu dan hamba jika mereka melihat kepada aurat dari keadaan tuan mereka yang tidak seharusnya mereka lihat, akan menimbulkan kesan negatif dalam jiwa dan perasaan mereka. Jadi apatah lagi kalau orang gaji lihat suami kita tak menutup aurat dan sebagainya. Jadi prasangka ataupun sangkaan buruk tu akan timbul. Automatik dia akan timbul. Apatah lagi pada hari ini dengan teknologi yang canggih, orang mampu untuk memanipulasi apa yang berlaku di depan mata. Apa yang dalam rumah kita pun orang boleh simpan kamera untuk nak intai apa yang berlaku dalam rumah. Sebab tu satu gambar atau satu video dia kadang-kadang tidak menceritakan maksud keseluruhan yang berlaku pada suatu keadaan. Sebab tu video yang sepatutnya 30 minit hanya jadi 2 minit. Contohnya kan, ucapan seseorang ia tak menggambarkan ucapan yang penuh ataupun maksud sebenar orang tu. Sebab itu bahayanya fitnah di media sosial ni, bila mana video ucapan, video bergambar yang dibuat oleh seorang, yang diucap oleh seseorang, diambil sekerat atau dipotong dengan bertujuan untuk memburuk-burukkan orang yang melakukan perkara tersebut. Sedangkan kadang-kadang apa yang diucap itu dia tidak bermaksud yang demikian, kerana ucapan yang penuhnya mungkin 30 minit. Tapi kerana orang tak suka ke dia, mungkin ucapan 2 minit itu yang dipotong, itu yang akan dicanangkan sebagai satu ucapan yang tak orang kata tak patut keluar. Sedangkan
ucapan yang panjang itu tak disiarkan secara sepenuhnya. Itu contohlah. Begitulah kalau dalam rumah itu tidak pembantu rumah tidak menjaga auratnya, jumpa pula dengan suami kan. Kalau pembantu lelaki jumpa pula dengan isteri, dia tak jaga auratnya, maka syahwat sangka itu memang akan wujud dalam hati orang, hati manusia sekalipun, hati siapa-siapa sekalipun, syahwat sangka itu akan wujud. Walaupun secara hakikat memang tak berlaku apa-apa yang tidak baik, tetapi pandangan manusia itu hendaklah kita tutup jalan fitnah dengan kita menutup aurat atau memakai pakaian menutup aurat yang sempurna. Dan kalau kita nak masuk ke bilik atau rumah tuan kita, kita orang gaji, mesti dengan meminta izin. Itu dia. Kemudian syariat menuntut wanita supaya menyembunyikan perhiasan mereka demi mencegah ruang perzinaan dan menaikkan nafsu gairah pada diri lelaki yang melihat khasnya bukan mahram mereka. Jadi pakaian atau barang kemas ini merupakan dipanggil zinah, zinatul hayati dunia wal baqiyatus salihat. Dalam Quran sebutkan adalah perhiasan dunia, perhiasan perempuan. Zinah maksudnya gelang, rantai, cincin, loket dan sebagainya. Itu ada perhiasan wanita. Allah Ta'ala suruh kita, suruh orang perempuan tutup perhiasan-perhiasan itu daripada pandangan lelaki yang bukan mahram, tetapi hanya diperhiaskan di depan suami sendiri sahaja. Kenapa? Kerana ia boleh menarik perhatian. Kalau seseorang wanita itu menayangkan anting-anting, gelang, rantai kan dan sebagainya kepada lelaki bukan mahram, boleh jadi akan berlaku maksiat ataupun tarikan kepada lelaki, sehingga lelaki tadi berkeinginan kepada perempuan tersebut yang mewujudkan keinginan hawa nafsu yang boleh membawa kepada penzinaan. Okey. Kemudian mereka hendaklah memakai jubah dan menutup aurat dengan memakai pakaian luar. Sebab tu kita bimbang zaman mutakhir ini, orang yang mengambil gambar ataupun orang yang rajin berselfie itu dalam keadaan tak sedar mereka telah mendedahkan sebahagian daripada tubuh mereka. Walaupun mereka kata kalau tak suka jangan tengok, kan. Sedangkan kita tahu bahawa internet atau Facebook itu kadang-kadang benda tu memang lalu di situ, lalulah kat wall kan, lalu. Dan kita pun bukan tahu orang sekian-sekian nak ambil gambar dengan pakaian yang teruk begitu. Maka kerana itulah tuan punya badan ni, dia mesti berhati-hati supaya kalau dia ambil gambar jangan menampakkan bahagian tubuh badan dia, supaya perkara tersebut tidak menjadi ucapan, tak menjadi bualan daripada kalangan orang-orang bukan mahram, terutamanya laki-laki, dan menjadikan ia satu bahan untuk dipermain-mainkan. Dia bahayanya tahap begitu. Sebab itu bila ia mengganggu keimanan orang lain ni dah tergugat dah iman dia, tengok gambar yang macam tu kan. Ambil gambar, kemudian dedahkan bahagian bahu, dada dan sebagainya. Jadi orang lain yang melihat keadaan itu, dia naik rangsangan syahwat dia dan mula berfikir yang tak baik. Macam mana pula kalau Facebook itu yang tontonnya adalah daripada anak-anak, maka ia juga lebih bermasalah, lebih problem, berat masalah untuk diselesaikan. Kerana itu di sini orang-orang yang wanita tua itu walaupun diberi kelonggaran untuk dia memakai pakaian yang luar itu, maka sempurna jubah yang mereka pakai itu lebih sempurna. Maknanya tak menyusahkan mereka, boleh tukar bila-bila masa. Jadi yang masalahnya adalah apabila orang tua yang memang dia sakit, tak boleh bangun, nak pergi ke mana-mana perlu ada peneman dan sebagainya. Yang ini
dia diberi rukhsah untuk tidak memakai dengan pakaian sempurna ataupun menanggalkan pakaian luarnya sahaja. Okey. Kemudian dikecualikan memakai pakaian luar itu hanyalah terhadap wanita usia lanjut, putus haid, tidak diingini oleh lelaki dan ia tidak mengingini oleh perempuan. Itu sahaja dibenarkan untuk membuka pakaian luar, tidak memakai pakaian luar. Pakaian yang boleh menutup seluruh tubuh badan itu. Dia tak pakai jubah lah orang kata senang cerita, sebab jubah ni sinonim dengan pakaian perempuan yang tutup semua sampai ke bawah. Tapi masa tu mungkin dia tak pakai jubah. Dia mungkin pakai kain batik dengan baju kurung je. Contohnya baju kurung pula dengan pendek. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia adalah orang yang tua yang tidak lagi boleh menguruskan diri sendiri. Tu dia lain sikit hukum dia. Okey, kemudian hukum. Antara hukum yang dapat diistimbatkan ataupun diambil daripada ayat ini ialah pertama, hendaklah meminta izin sebagai tegahan daripada melihat aurat. Tujuan minta izin itu adalah beritahu kepada kita supaya jangan melihat aurat orang lain. Itu tujuan utama je. Bila kita melihat aurat orang lain, maka kita telah melakukan satu dosa. Tu dia. Sebab tu kalau nak suruh semua orang pada masa kini pun, dulu pun memang susah. Habis macam mana, adakah kita perlu jalan tutup mata ataupun jalan melihat ke bawah tak tengok ke depan? Kan, ini ujian lah, khususnya bagi laki-laki yang boleh melihat aurat wanita dalam keadaan buka pintu saja aurat wanita dah nampak. Tu dia masalah dia. Okey, jadi yang kita nak faham di sini kenapa perlu minta izin, iaitulah supaya tidak melihat aurat orang yang berada dalam rumah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia terjah aja masuk kan. Mungkin juga dulu-dulu, sekarang tak adalah. Dulu-dulu contohnya orang rumah businessman ke apa benda nak jual barang dan sebagainya, kadang-kadang dia buka aja pintu pagar utama, dia masuk ke dalam, baru dia bagi salam. Gitu. Dia boleh lihat terus dalam isi rumah tu ada apa. Sedangkan tak boleh tengok. Itu adalah hak tuan rumah. Ini kena hati-hati ya. Okey. Yang kedua, wajib hukumnya terhadap orang yang cukup umur dari kalangan merdeka meminta izin pada setiap waktu ketika mereka ingin masuk bilik ibu bapa atau bilik orang lain, sama ada kalangan keluarga atau orang luar, mahram atau bukan mahram. Jadi wajib hukumnya orang yang cukup umur daripada ke kalangan merdeka, hukumnya wajib minta izin pada setiap waktu ketika mereka masuk bilik ibu bapa atau bilik orang lain. Hukumnya wajib pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah. Sebab tu kalau anak-anak masuk bilik mak ayah pada masa kecil, kita tak bimbang. Sebab apa? Anak-anak kecil ni dia memang nak kasih sayang mak dia, nak tidur dengan mak dia. Nak kata budak kecil 3-4 tahun mencuri, tak logik lah. Kan? Fikir logik itu. Tapi kalau pergi kepada anak yang sudah akil balik sahaja, kena minta izin mak ayah dia, minta izin untuk masuk bilik. Kalau tak diberi izin, maka kita tahu akan wujud sebab kenapa perlu keizinan. Sebab orang yang sudah akil balik, dia akan ada keinginan-keinginan yang saya sebutkan tadi. Ada keinginan sebab mungkin kerana apa? Duit contohnya. Duit contohnya. Ataupun dia nak curi harta ayah dia dalam bilik. Jadi orang yang akil balik dia gerti buat. Kanak-kanak bila akil balik dia tak gerti buat. Okay? Orang gaji kita masuk bilik tanpa izin. Mungkin dia nak letak, contohlah nak letak racun dalam minuman. Contohnya kan orang gaji dia tu ada minuman dan dia nak balas dendam, dia masuk bilik tuan dia, tuang racun. Dan benda yang sama tak mampu dibuat oleh kanak-kanak. Itu dia. Jadi sebab tu orang dewasa
dia nak masuk bilik dia punya apa nama bos dia ataupun yang membayar dia, maka dia ada syarat. Kan? Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan minta izin. Tu dia. Tapi kalau dah bagi, okeylah, selesailah tu. Tapi isunya adalah kerana tak dibenarkan. Gitu. Sebab orang yang akhir balik lebih tahu. Kalau dia tengok harta dalam bilik tu, tentu nak ambil. Tapi kalau budak-budak kecil ni, dia takkan ambil. Dia jarang ambil. Sebab apa? Sebab anak-anak kecil ini, dia hanya faham apa yang kita suruh pada ketika itu. Dia tak boleh nak berfikiran lebih lagi. Tu sifat anak kecil. Sebab tu dia masuk bilik pada 3 waktu tu saja kena minta izin. Okey. Kemudian yang ketiga, harus hukumnya bagi wanita lanjut usia, putus haid dan tidak menarik lagi pada lelaki membuang atau tidak memakai pakaian luar seperti tutup kepala dan jubah dengan niat atau tujuan tidak berhias atau mendedahkan aurat dan menunjukkan perhiasan yang mereka pakai. Namun begitu, mereka berpakaian lengkap adalah lebih baik. Okey. Jadi kat situ, perkara yang ketiga adalah harus hukum dia. Wanita yang putus haid dan tidak menarik lagi pada lelaki membuang atau tidak memakai pakaian luar. Seperti tutup kepala. Tutup kepala pun dia tak pakai pun tak apa. Harus. Ataupun tudung kepala tak pakai pun tak apa. Dan jubah. Dengan jubah dia tak pakai pun tak apa. Dia pakai kain batik, baju kurung je. Tak apa. Tetapi kedua-dua syarat ini ada dia punya penambahan dia. Tujuan dia adalah apa di situ? Maknanya di situ bukan dengan niat untuk berhias atau mendedahkan aurat atau menunjukkan perhiasan yang lebih mereka pakai, Jadi tujuannya bukan untuk nak orang kata dia tertarik kepada dia, tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menutup aurat ataupun pintu fitnah, kan. Sebab tu dia pakai pakaian biasa pun tak ada masalah. Okey, yang keempat di antara cara dan bentuk tabaruj atau berhias yang ditegah dalam Islam ialah seseorang wanita memakai pakaian yang nipis dan menampakkan susuk badan atau menggiurkan. Pakaian tipis maksudnya pakaian yang dipakai dan boleh menampakkan warna kulit badan kita. Itu namanya pakaian nipis. Okey. Kadang-kadang kita tak sedar ya, baju yang kita beli tu warna dia mungkin gelap dalam rumah kita. Tapi kalau kita bawa pergi ke cahaya matahari, sebab cahaya matahari akan memancar, maka kita dapati baju tersebut dia nampak dalam bahagian dalam, transparent. Kalau dipakai pada seorang perempuan, masa duduk dalam rumah memang tak nampak. Tetapi apabila masa dia keluar rumah ketika matahari naik terbit dan memancar pada pakaian dia, maka akan terlihatlah warna kulit dalam disebabkan cahaya matahari tersebut. Nampak kulit dalam daripada atas sampai ke bawah. Ini yang tak nak dalam agama kita. Tu sebab tu pakaian yang nipis pakai di rumah sahaja. Pakaian nipis pakai di rumah sahaja dan hiaskanlah pakaian itu untuk suami sahaja. Bukan untuk orang lain. Okey. Jadi itu adalah salah satu daripada aspek tabaruj, berhiasan yang ditegahlah. Okey. Dan sekarang pula ada satu jenis pakaian yang dia mengikut warna kulit. Sekarang nampak macam kulit tubuh badan, tapi sebenarnya ia adalah pakaian. Di mana pakaian tersebut pada tempat-tempat yang ada kulit ni, maka dia akan buatlah hiaskan apa semua tu. Tu. Jadi warna kulit tu, warna baju tu sama macam warna kulit. Seolah-olah kalau dilihat sekali pandang, seolah-olah dia tidak memakai pakaian. Sebab warna dia punya
warna pakaian itu sama dengan warna kulit. Coklat dengan coklat. Tu dia. Yang ini pun satu lagi bahayalah. Sebab warna begitu sama sampai orang mungkin boleh ambil kesempatan nanti. Tu dia. Okey. Kemudian pengajaran ayat. Antara pengajaran ayat yang dapat diambil ialah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mardawih daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, kedua-duanya berkata surah An-Nur berdasarkan di Madinah. Jadi surah An-Nur berdasarkan kisah-kisah yang berlaku di Madinah. Kisah-kisah yang berlaku di Madinah. Yang kedua, berdasarkan ayat tersebut, Sayyidina Abu Bakar Ar-Razi Al-Jass, Abu Bakar Ar-Razi, minta maaf, bukan Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas berkata, ayat tersebut sebagai dalil di mana mereka belum balik tetapi mumayyiz hendaklah disuruh supaya melakukan syariat dan mendidik dengan tegahan melakukan perkara buruk dan tidak sopan. Jadi kata Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas, ayat tersebut jadi satu dalil di mana mereka belum balik tetapi mumayyiz. Belum balik tapi mumayyiz. Apa beza mumayyiz dengan apa nama Allahumma salli Muhammad? Mumayyiz tu apa? Dengan akhir balik. Mumayyiz tu dia baru kenal lah ini pen, ini pensel, ini kunci. Dia kenal yang tu. Okey. Sampai kepada akhir balik ada syarat-syarat dia lah. Okey, jadi nak cerita di sini adalah bahawasanya ayat itu sebagai dalil dan Allahumma salli Muhammad, mumayyiz itu adalah disuruh murid itu mengenal ataupun seseorang yang sudah mengenal ini baik, ini buruk, ini keji, ini jijik, ini bersih. Itu dia. Itu mumayyiz. Paling tidak dia sudah mengenal keadaan itu. Okey. Kemudian suruhan dan didikan meminta izin memasuki bilik ibu bapa dan orang lain pada 3 waktu tersebut terhadap kanak-kanak adalah atas dasar mendidik supaya mudah membentuk mereka setelah cukup umur nanti. Jadi kenapa kita perlu didik masuk bilik ibu bapa dan orang lain pada waktu 3 waktu tersebut? Kan? Dan ia adalah atas dasar mendidik anak sendiri. Tu dia. Kenapa begitu tuan dia? Cuba kita tengok dan lihat. Okey. Bila kita tak suruh anak-anak ni dengan adab masuk ke bilik ibu mak ayah ataupun kita tak larang mereka, maka mereka ini nanti bila besar akan memahami dan membiasakan diri untuk masuk bilik mak ayah, dia tak perlu lagi meminta izin. Ini yang kita tak mahu tentang macam mana penafsiran itu boleh berlaku. Okey. Dan praktik amalan ini memang sebaiknya dilaksanakan semasa anak kita masih kecil. Masih kecil. Disebabkan apa? Dia mudah menerima dan mudah menyerap apa yang kita ajarkan. Oleh itu, kalau daripada kecil ini tidak dibetulkan, kesalahan yang pertama dibuat, kita tak betulkan, maka kesalahan itu akan menjadi satu kebiasaan yang diterima olehnya, menyebabkan nanti bila besar dia akan beramal dengan perkara tersebut sampai bila-bila. Sebab tu konsep anak kecil ni apabila dia melakukan satu kesalahan, maka terus menegur pada waktu itu dan beritahu kepada dia bahawasanya ini adalah tidak betul, ini adalah tidak tepat, tidak baik. Yang betulnya beritahu apa. Itu sebab tu ya. Kemudian yang keempat, ayat tersebut menjelaskan 3 waktu khusus kerana kebiasaannya waktu itu manusia mendedahkan aurat dan terbuka aurat mereka. Jadi 3 waktu khusus selepas daripada waktu Zuhur. 3 waktu khusus adalah selepas daripada bermulanya nak masuk waktu Zuhur atau selepas Zuhur, waktu lihat. Kemudian bermulanya waktu malam sampai ke pagi. Yang ketiga adalah bermula waktunya selepas Isyak. Selepas Isyak. Okay, selepas Isyak. Okay. Itu dia 3 waktu lah. Sorry, selepas subuh satu lagi. Selepas subuh. 3
Ini waktu-waktu yang di mana aurat itu terbuka. Jadi anak-anak ataupun orang gaji yang nak masuk ke bilik ini mesti tahu undang-undang untuk masuk ke dalam bilik ayah, emak ataupun tuannya, mesti ada keizinan. Itu penting, keizinan itu penting. Okey. Dan yang kelima, wanita tua yang lanjut dan putus haid diberikan kelonggaran membuka atau tidak memakai jubah dan pakaian luar supaya tidak membebankan mereka. Bayanglah kalau duduk saja di katil, tak boleh bergerak, baring sahaja, tak boleh bangun dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana ramai pula orang yang berada dalam ICU, COVID dan sebagainya. Jadi kita tengok di situ bahawasanya wanita tua itu dengan fizikalnya yang lemah, dia tak mampu nak bangun daripada tempat tidur dia. Dia hanya boleh diangkat apabila ada anak-anak angkat pangku dia dan sandarkan ke birai katil, kepala katil. Maka orang-orang seperti ini telah diberikan kelonggaran supaya membuka atau tidak memakai jubah dan pakaian luar supaya tak membebankan mereka. Ini undang-undangnya begitu. Jadi mungkin sahaja sebelum daripada ini kita faham mak-mak kita perlukan pakaian yang sempurna macam kita. Sebenarnya tidak. Tidak perlu sempurna. Tetapi kalau boleh dia buatlah. Kalau tak boleh, tak apa. Itu yang nak dimasukkan dengan ayat ini. Jadi kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Tak ada masalah. Okey. Jadi itulah dia ayat 58 hingga 60 daripada surah An-Nur. Kita telah tamat bahaskan pada sesi pagi ini. Baik. Kita akan masuk kepada ayat seterusnya, iaitulah ayat yang Allahumma salli Muhammad. Di sini tajuk keempat kita pada muka surat 62. Okey, saya tengok dulu muka surat 62. Tajuk yang keempat iaitulah berbakti kepada kedua ibu bapa. Tajuknya berbakti kepada kedua ibu bapa. Muka surat 62. Okey. Sekejap. Saya tengok dulu ayatnya surah apa di sini. Okey, surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19. Sorry, minta maaf. Ayat 15 hingga 19. Betul lah. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat 15 hingga 19. Tajuk 4. Okey. Surah Al-Ahqaf. Tajuknya berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر بنعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذين قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان له ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم
Ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu fi qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Innahum kanu khasirin. Walikulli darajatum mimma amilu. Waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Terjemahan, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah serta tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang tunduk patuh kepadamu. Okey, tunduk patuh kepadamu. Mereka orang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji seperti itu ialah orang-orang yang kami terima dari mereka yang amalnya yang baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga sebagai memenuhi janji yang benar. Sebagai memenuhi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan sebaliknya amatlah derhakanya orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman, bosan perasaanku terhadap kamu berdua. Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur, padahal berbagai-bagai umatku setelah berlalu tidak balik-balik lagi. Sambil mendengar kata-katanya itu, ibu bapanya merayu memohon pertolongan Allah menyelamatkan anak mereka serta berkata kepada anak yang ingkar itu, selamatkanlah dirimu, berimanlah tentang hidup semula, menerima balasan amal. Sesungguhnya janji Allah tetap benar. Lalu ia menjawab dengan angkuhnya, semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Mereka yang engkar derhaka seperti itu ialah orang-orang yang tetap menerima hukuman, iaitu azab, bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu daripada mereka dari jin dan manusia. Kerana sesungguhnya mereka telah menyebabkan diri mereka menjadi orang-orang yang rugi, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia yang berbuat baik dan berbuat jahat disediakan berbagai-bagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan, dan ketetapan yang demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Okey, ayat ni ayat panjang ya, berkait dengan bagaimana kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Jadi bila bincang berbakti kepada kedua ibu bapa ni, kita mesti melihat bagaimana adalah proses pembentukan di dalam rumah tangga kita sendirilah. Macam mana kita belajar untuk mendidik anak, macam mana kita belajar untuk memahamkan isteri. Isteri macam mana belajar ataupun mengajar suami untuk memahamkan diri mereka. Dan kita tahu bahawa setiap orang ni ada posisi dia masing-masing. Ada posisi dia masing-masing. Okey. Dan daripada posisi itu akan terlahirlah tanggungjawab yang perlu dipikul. Maka antaranya itu adalah tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Itu dia. Dan kalau kita lihat bagaimana pada hari ini di Malaysia, kita cerita Malaysia, kes-kes yang berlaku di Malaysia, kes-kes yang berlaku di Malaysia sendiri, macam mana berlakunya ayah buang anak, anak buang ayah, anak buang mak, mak buang anak.
benda ni berlaku walaupun ia hasil zina lah, tapi perbuatan dosa tu tetap salah. Tetapi yang lebih jauh lagi daripada setakat memikirkan hasil zina adalah macam mana proses pembelajaran mereka. Kan, kalau dah besar, baby, dia keluar dalam keadaan dia tak bersalah, mak ayah dia berzina, dia letakkan di semak, orang kutip, bawa pergi jawatan kebajikan masyarakat. Bila dah besar, dia nak belajar apa? Orang tahu status dia. Tahu status dia. Okey? Itu contohlah. Ini adalah kesan kepada penzinaan. Kesan daripada penzinaan inilah dia. Okey, baik. Kemudian tentang anak perempuan lagi Kalau tengok semalam dalam berita kan, kita dapati di situ ada seorang apa nama jawatan saya lupa, daripada Bukit Aman. Dia menceritakan apa, daripada 10 orang responden perempuan hanya seorang kata yang satu daripada 10 saja yang kata ataupun 9 daripada 10 itu yang mengakui bahawa mereka orang kata ketagih untuk melakukan seks. Dan responden tu semua umur bawah 17 tahun. Okey, 9 daripada 10. Cuba bayanglah. Okey. Jadi benda macam ni kita kena tengok dari segi background ahli keluarga terlebih dahulu. Barangkali mungkin backgroundnya bagus, tapi kerana tidak sempat untuk mendidik, ayah kerja, mak kerja, mungkin tak ada masa nak didik, dan mereka itu hanya mengharapkan anak seorang tadi itu atau anak tadi itu dia buat semua sendiri, dia tak ada bimbingan. Akhirnya apabila buat semua sendiri tanpa bimbingan, kita akan temui banyak kesilapan lah. Okey, tak apa lagi. Itu tak apa lagi. Tetapi apabila kesilapan itu tidak ditunjukkan yang betulnya, yang betulnya apa, tak ditunjuk, maka ia bertambah lagi merisaukan, bertambah lagi buruk keadaan tersebut. Okey Sebab tu anak-anak ini walaupun daripada kecil dia mungkin susah nak terima apa kita kata, tapi sekurang-kurangnya benda yang tak boleh sudah kita resapkan dalam fikiran dia, dan kita tahu bahawasanya bila dia besar esok, dia tahu apa dia nak buat. Okey? Ini penting je lah anak-anak ni. Okey, jadi bila anak-anak tadi menghormati ibu bapa, maka di situlah syurga bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan kirimkan kepada kita semua. Kan, supaya kita ni dapat berkhidmat untuk ayah dan ibu kita lah. Okey, saya masuk kepada uraian perkataan sedikit Bismillah. Baik. Huraian perkataan. Al-kurhum, ia membawa maksud masyaqqah. Masyaqqah. Okey. Seperti lemah disebabkan berat anak dalam kandungan, di mana masyaqqah itu berkurang setelah melahirkan. Masyaqqah itu berkurang setelah melahirkan berbanding ketika mengandung yang lebih teruk, terutama ketika anak dalam kandungan semakin besar. Oleh itu, ia menjelaskan keadaan kepenatan yang ditanggung oleh ibu, sudut badan dan anggota ketika mengandung. Itulah hakikat yang berlaku di mana ibu yang mengandung menanggung banyak kesukaran dan kepenatan ketika hari-hari mengandung yang menyebabkan ia tidak selera makan dan minum. Jadi pada ayat hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dua kali kurha disebut di situ kan? Dua kali kurha disebut di situ. Okey. Kurha itu membawa maksud masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Suatu kesulitan. Masyaqqah tu maksudnya kesulitan, kepayahan. Masyaqqah juga disebut masalah. Tapi yang lebih tepat tu kesulitan lah, kesulitan. Halangan. Itu nama masyaqqah. Jadi apa masyaqqah bagi orang yang sedang mengandung? Bagi orang yang sedang mengandung, masyaqqah dia, kesulitan dia adalah dia penat berjalan. Lebih lagi kalau perlu naik tangga. Okey, dan dia ada risiko.
risiko boleh tergelincir yang menyebabkan keguguran. Okey, lasak sangat. Okey. Dan masyaqqah atau kesulitan bagi orang yang sedang mengandung adalah ia tidak berselera makan atau minum. Ini Tuhan bagi ujian lah. Dan juga masyaqqah, kesulitan orang yang sedang mengandung adalah dia akan dari segi bau. Dia tak boleh bau yang tak elok. Dan kadang-kadang dia punya walaupun bau tu bau wangi, tapi dia boleh kata bau tu bau busuk. Ini makna kata Allah Ta'ala ciptakan orang-orang perempuan yang boleh mengandung keadaannya begitu. Jadi masyaqqah di situ, kurha di situ nak menggambarkan bahawasanya betapa sukarnya saat-saat seseorang ibu sedang mengandung. Lagi besar kandungannya, lagi ada risiko. Kan? Bahkan kadang-kadang orang yang sedang mengandung, waktu dia tidak mengandung, dia tak ada kencing manis kan. Tiba-tiba masa mengandung ada kencing manis, darah tinggi, tiba-tiba. Jadi dia nak jaga anak, dia nak jaga sakit kencing manis tu lagi. Okay, itu risiko lah. Jadi bila Quran sebut al-kurhu itu, Al-Quran sendiri mengiktiraf bahawa sebenarnya ibu-ibu yang sedang mengandung itu adalah ibu-ibu yang berada dalam keadaan yang kepenatan. Bila Al-Quran sendiri ikrar bahawa perkataan al-kurhu itu seperti ada kesulitan, maknanya Allah Ta'ala dah iktiraf bahawasanya orang perempuan atau ibu-ibu itu, mereka semasa mengandungkan anak, mereka banyak tenaga yang mereka gunakan, sehingga halangan-halangan itu menyebabkan mereka tak boleh buat apa yang mereka suka buat sebelum daripada mengandung itu. Okey. Kemudian muka surat 64, fasaluhu. Fasaluhu maksudnya bercerai susu ataupun memutuskan susu bagi seorang anak ketika berapa tahun umur dia. Apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah penyusuan yang sempurna setelah berakhir dengan bercerai susu atau fitam. Dipanggil fitam. Jadi fasaluhu ataupun bercerai susu biasanya dalam tempoh masa 2 tahun ataupun 24 bulan. Bercerai susu 24 bulan. Maksudnya anak itu tidak lagi bergantung kepada susu badan seorang ibu, tetapi dia susu yang lain lah. Okey. Jadi di situ memang diajarkan kita lah. Ada sebab mengapa disuruh untuk bercerai susu daripada anak tersebut. Kenapa anak tersebut mesti cerai susu badan? Ada diajarkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan. Baik. Lebih berat lagi kalau seseorang ibu itu mempunyai anak dalam masa yang sama, ada kembar 2, kembar 3. Dia walaupun lagi menyusu, lagi banyak susu keluar. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Kebijaksanaan Allah. Bayi ni, anak ni, lagi dia menyusu, lagi susu tu banyak. Dia macam ada kitaran lah, proses, recycle. Lagi menyusu, lagi banyak susu. Okey. Tetapi kadang-kala apabila terlalu banyak sangat susu, dia akan menyebabkan penyakit lain lah, bengkak di bahagian tersebut. Jadi kalau jumpa doktor, adalah cara-cara doktor mengajarkan kan, macam mana nak simpan susu, bank susu dan sebagainya. Cuma di sini Al-Quran mengajar kita, anak itu yang baiknya 30 bulan sudah dipisahkan dengan susu badan. Itu pun nak jaga kesihatan untuk ibu juga. Okay. Kemudian asyaddu, asyuddah, iaitu kuat, menjadi sempurna sudut kekuatan fizikal atau maddi kebendaan ataupun akalnya. Okey. Hatta iza balagha asyuddah, kan, apabila anak itu menjadi akil balik. Itu maksud dia. Okey. Jadi asyuddah itu membawa maksud apa? Iaitulah fizikal anak tadi kuat, akal yang kuat, tu asyuddah. Okey. Dah akil balik dah dia. Au
auzi'ni, tanamkanlah terhadapku minat dan taufikkanlah kepadaku kebaikan, amal dan iman. Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni. Tu doa sebab tu kadang-kadang tuan-tuan boleh ambil doa ini ayat 15 tadi. Ayat 15 tadi kalau tuan-tuan tengok bermula daripada perkataan Rabbi qala wa hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Okey, qala start lepas qala tu tuan-tuan boleh baca doa. Angkat tangan dan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa. Okey, kalau nak tengok terjemahan dia, tuan-tuan ambil terjemahan start daripada wahai Tuhanku. Tu, muka surat nombor 3 atas kali tu, wahai Tuhanku. Itu start dia punya maksud, Rabbi auzi'ni. Sampai sampai sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Itu adalah terjemahan ayat tadi yang saya baca tadi ya. Okay, jadi boleh dibaca doa ini selepas setiap kali solat, terutamanya maghrib dan isyak atau subuh dan isyak boleh juga. Jadi doa ni dibaca Rabbi auzi'ni an ashkura. Jadi ini doa, mudah-mudahan orang kata apa, anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Tu dia. Okey. Kemudian tanamkanlah terhadapku minat dan taufikkanlah kepadaku kebaikan amal dan iman. Rabbi auzi'ni an ashkura. Tu dia. Okey. Dia suruh tanamkan dalam diri kita. Tanam, kita minta pada Allah supaya tanamkan dalam diri kita ni rajin-rajin untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita minta kepada Allah tu auzi'ni? Okey, saya cuba kalau tuan-tuan tengok dari segi bahasa kenapa Allah Taala letak perkataan auzi'ni, tanamkan. Bila maksud tanamkan ni tuan-tuan ya, dia membawa maksud tak akan dikeluarkan lagi. Dia tak akan gembur. Dia tanam tu berakar. Duduk dalam tanah. Kalau pokok duduk dalam tanah. Kalau doa ini duduk dalam hati kita dan jangan sekali-kali ia keluar. Sebab tu auzi'ni, tanamkan kepada aku. Bila tanam ni dia akan bersifat kekal. Tu maksud tanam. Okey? Pokok yang kita tanam tu pun akan kekal di situ. Jadi sifat-sifat kebaikan apabila kita minta pada Allah Rabbi auzi'ni untuk ditanam, maka kita sebenarnya telah memberitahu dan mengharapkan kepada Allah supaya kebaikan itu bersifat berkekalan. Itu maksud dia. Okey? Kemudian wa balagha 40 sanah, sampai waktu kuat ketika berusia 40 tahun, iaitu waktu yang mana sempurna kejadian dan takwa yang kukuh. Lantaran itu Nabi tidak dibangkitkan menjadi Rasul sebelum usia 40. Namun setengah ulama menyanggahnya dengan memberi pengecualian perutusan Nabi Isa dan Yahya sebelum usia 40 tahun. Okey, antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Okey, wa atainahu hukman sabiyya. Okey, jadi di sini kenapa disuruh 40 tahun? Waktu kuat 40 tahun, kerana 40 tahun ni adalah waktu umur matangnya seseorang manusia. Seseorang 40 tahun ni matang. 40 tahun tu pemuda. Lepas 40 tahun dah tak pemuda lagi dah. Mungkin dah petua ke apa kan. Orang tua lah. Biasa 40 tahun ke bawah dipanggil sebagai pemuda. 40 tahun ke atas dah mula dah tua. Tu dia. Okey. Kemudian, lantaran itu Nabi tidak dibangkitkan menjadi Rasul sebelum usia 40 tahun. Sebab tu Nabi dilantik menjadi Rasul untuk memimpin manusia secara
keseluruhannya dan menyampaikan wahyu ketika pada umur 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Kan? Okey, kemudian selain itu Ibnu Arabi juga berpendapat harus dilantik Nabi waktu kecil, namun ia tidak berlaku. Berdasarkan dalil tersebut, di mana tidak mustahil dikekalkan ayat menurut zahirnya itu, namun ia bercanggah dengan kebiasaan yang berlaku saja. Mungkin ayat kata begitu, tapi secara pelantikannya tidak diberikan kecil, tidak diberikan masa kecil. Tapi dah 40 tahun baru jadi Rasul. Sebab ada ulama kata utusan Nabi Isa dan Nabi Yahya mereka jadi Nabi sebelum 40 tahun. Itu tak apalah perselisihan ulama. Yang kita nak bincang adalah Rasulullah SAW itu sendiri diutuskan menjadi Rasul ketika umur 40 tahun, umur yang matang. Umur yang matang lah. Umur yang memang dari segi kekuatan untuk bekerja, untuk memimpin tu ada. Okey. Kemudian Ufin, suatu suara yang keluar daripada manusia ketika ia merasa jemu dan bosan. Ufin. Ufin ni dia bahasa Melayu kita boleh terjemah dengan oh. Dia apa-apa sahaja yang menunjukkan kepada suatu perkataan ataupun satu respon yang bersifat mengeluh. Tu dia. Tu dia panggil ufin. Kalau misal kata seorang ayah atau mak menyuruh anaknya membeli barang kan. Anak dia kata ataupun tak ada keluar suara tapi mimik muka. Ataupun alasan-alasan yang lain lagi panjang perkataan daripada tadi. Maka itu disebut sebagai ufin. Suatu keadaan di mana mereka itu mengeluh apabila diperintahkan untuk buat sesuatu kerja lah. Tapi disebut ufin ini adalah nak bagi tahu kalau yang pendek macam ufin itu pun dikira sebagai berdosa kerana menderhaka kepada kedua ibu bapa, maka apatah lagi kalau perkataan yang panjang. Kan? Maka kat situ dia kata ufin itu suatu suara yang keluar daripada manusia ketika ia merasa jemu atau bosan. Bahasa lain mengeluh. Disuruh tu mengeluh, disuruh ni mengeluh. Maka itu namanya ufin. Okey. Uhraju, dibangkitkan daripada kubur untuk dihitung segala amalan yang dilakukan di dunia. Jadi apabila dibangkitkan disebut uhraju tu dikeluarkan. Dikeluarkan maksudnya apa? Allah Ta'ala yang akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan kita daripada satu keadaan, iaitulah supaya mereka menjawab segala persoalan di hari akhirat. Okey. Jadi bangkit daripada kubur, dihimpunkan di padang mahsyar. Kemudian seluruh manusia dihimpunkan bersama-sama dan Allah Ta'ala akan memastikan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama dihisap nanti di hari akhirat. Okey. Kemudian khalatil quruni min qabli, telah berlalu orang-orang yang sebelum daku, mereka itu mati namun tiada seorang pun yang dibangkitkan semula. Tu dia. Nak ceritanya adalah sebelum datangnya Rasulullah SAW ke dunia, orang-orang terdahulu sebelum itu telah mati, yang mana mereka itu sampai ke hari ini tidak ada seorang pun yang bangkit daripada kubur. Tak ada. Tak ada dah. Lama tak? Lama. Tempoh mereka yang meninggal dunia sejak puluhan ribu tahun sampai sekarang. Nak tunggu sekarang. Lama atau tidak? Lama. Sangat lama. Tapi kalau yang meninggal itu adalah orang yang baik, maka baiklah layanannya. Kalau yang buruk, buruklah layanannya. Allah Ta'ala maha mengetahui dah apa yang berlaku kan pada sipulan bin sipulan sejak dia mati. Jadi orang terdahulu mereka menderhaka kepada Allah.
Allah Ta'ala ranapkan semua tamadun-tamadun mereka sehingga tidak ada pun yang kekal pada hari ini. Tamadun-tamadun terdahulu hanya binaan-binaan atau struktur bangunan sahaja yang ada. Tapi orangnya tak ada dah. Okey. Yastarisanillah. Yastarisanillah. Kedua ibu bapa berkata dengan memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah daripada kekufuran anak-anaknya. Jadi ini adalah sesuatu yang bahayalah bila mana ibu bapa itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau perlindungan daripada Allah daripada perbuatan-perbuatan anak yang tak baik. Termasuk kufur di situ bukan kufur keluar Islam tapi kufur nikmat. Kufur kerana tak berterima kasih kepada ibu ayah, ataupun tak memberi khidmat kepada mereka dan sebagainya, tak berkhidmat walaupun sikit. Sebab tu kita apa pun keadaan, bagaimana pun kita kan, makna katanya kita mesti berkhidmat untuk ibu dan ayah lah. Maksud berkhidmat di sini bukan makna kata kita duduk bersama 24 jam gitu. Maksud saya adalah ambil tahu keadaan ibu bapa. Kalau perlukan duit belanja, berilah dia duit belanja kan. Sesuai dengan apa nama kehidupan suami isteri di rumah kan gitu. Okey. Kemudian asatirul awwalin, cerita-cerita karut yang tersebar dalam kitab-kitab yang mana semuanya rekaan yang tidak benar. Itu dia. Jadi cerita-cerita karut itu dalam kitab adalah sesuatu perkara yang tak boleh digunakan lah. Tu yang tak benar tu. Okey, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya agama itu tidak boleh direka-reka mengikut kita punya keinginan semata-mata, tak boleh. Agama ini Allah Ta'ala jadikan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sebagai penganut kita ikut semua peraturan Allah Ta'ala sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Itu sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat. Okey, salah satu sebab lah. Okey, sebab orang sekarang boleh manipulasi ayat Quran. Boleh ambil gambar, letak bahawa dia buat macam ni sebab ada perintah daripada Allah. Padahal berdosa dia buat gitu kan. Sebab tu orang sekarang kita bimbang kalau ia bermain-main dengan agama. Kita bimbang yang tu. Start dia main-main dengan agama, maksudnya dia akan anggap benda tu ringan. Wallahu a'lam macam mana tentang solatnya apa semua kan. Okey Maka saya berhenti setakat tu dulu. Untuk minggu depan kita akan sambung sebab nuzul surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19 ini insya-Allah. 15, 16, 18. Surah Al-Ahqaf ayat ke 19 hingga 15 hingga 19 ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kefahaman yang baik, berikan kita nikmat tubuh badan yang sihat dan berikan kita kepada kekuatan iman kita. Mudah-mudahan sihat tubuh badan kita mampu membawa kita untuk menuntut ilmu dan Allah Ta'ala angkat wabak-wabak yang berlaku pada hari ini dan kita dapat hidup dalam keadaan yang kembali normal insya-Allah. Sekian dahulu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah.